Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Az-Zahabi, nama penuh beliau adalah Abu Abdullah bin Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Khaymas bin Abdullah Az-Zahabi Al-Fariqi Ad-Damashqi, yang terkenal dengan Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi adalah tokoh besar di dalam ilmu hadis yang diiktiraf oleh semua aliran yang menisbahkan diri mereka kepada Ahli Sunnah wal Jamaah. Sampaikan Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani meminum air Zam-Zam dengan niat untuk menjadi sepertinya, iaitu faqih dalam ilmu hadis. Beliau bermazhab Salafi, iaitu Hanbali, untuk akidahnya, khususnya yang berkait dengan sifat-sifat Allah. Selama beliau di dalam mazhab ini, beliau telah memuji dan mengagungkan tokoh-tokoh yang bermazhab Hanafi. Selain menyebut riwayat-riwayat yang menyokong akidah, iaitu Hanafi, di dalam kitab-kitab biografinya yang menjadi rujukan penting dalam kajian hadis, terutamanya Siyar Al-Alam An-Nubula. Az-Zahabi berasal dari kata Az-Zahab yang bererti emas. Nama ini beliau dapat dikarenakan ayahnya adalah seorang pengukir emas, dan beliau pun pernah bekerja sebagai pengukir emas, yang pada akhirnya nama inilah yang lebih dikenali hingga sekarang daripada nama asli beliau, dan beliau memang dah biasa untuk digelari sebagai emas kerana ilmu dan jasa beliau selama hidupnya di dalam bidang ilmu. Beliau dilahirkan pada Rabiul Akhir 673 Hijrah 1274 Masihi di sebuah desa yang bernama Kafar Batna di dataran padang hijau Damaskus, Syria, di tengah sebuah keluarga yang berasal dari Turkmenistan yang ikut secara kewalian kepada kabilah Bani Tamim, dan mereka menetap di kota Mayafarqin dari daerah Bani Bakar yang paling terkenal. Az-Zahabi dibesarkan di dalam keluarga yang cinta akan ilmu dan agama. Beliau, iaitu Imam Az-Zahabi, telah wafat pada malam hari Isnin 3 Zulqa'dah 748 Hijrah di Damaskus, Syria, dan dimakamkan di perkuburan Bab Ash-Shahir. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, seterusnya kitab-kitab penulisan Al-Imam Az-Zahabi, yang mana beliau mempunyai kira-kira 100 karya penulisan beliau, dan antara kitab-kitab beliau ialah Al-Ulu lil-Aliyah Ghaffar, Tarikhul Islam, Syiar Alamin Nubala, Mukhtasar Tahzibil Kamal, Mizanul I'tidal fi Naqdir Rijal, Tabaqatul Hufaz, Al-Kashif fi man lahu riwayah fil kutub sittah, Al-Kabair, dan banyak lagi. Okey, yang mana antara kitab penulisan beliau yang terkenal ialah Syiar Alamin Nubala, Talqish Al-Mustadrak, dan Al-Kabair. Yang mana Syiar Alamin Nubala ialah kitab satu kitab yang sangat bermanfaat, yang mana maksud Syiar Alamin Nubala ialah perjalanan hidup tokoh-tokoh yang terhormat, yang mana kitab ini dia menghimpunkan biografi para sahabat Nabi SAW, tabi'in, tabi'in, ulama, sastra, dan lain-lain lagi. Dan antara kelebihan kitab ini ialah yang mana Imam Az-Zahabi sangat teliti, tidak hanya memaparkan biografi orang yang ditulis, tetapi juga menyertakan komennya. Jika menurutnya perlu, dengan menjelaskan secara terperinci mengenai kisah yang dipaparkan, dengan menyebut sudut kekurangannya dan kelebihan orang berkenaan. Beliau juga menyangkal beberapa kritikan yang dilempar terhadap seseorang secara tidak adil. Selain itu, kitab ini dimuatkan dengan pengisian yang tidak didapati dalam kitab-kitab sejarah lain, kerana ia mencantumkan maklumat sejarah dengan riwayat hidup. Contohnya kitab Al-Bidayah wa Al-Nihayah karya Imam Ibn Katsir misalnya, memuatkan kisah-kisah sejarah yang cukup luas, tetapi tidak memuat biografi para ulama, orang-orang kenamaan, para pemimpin dan sebagainya secara terperinci. Begitu juga kitab Al-Kamil karya Ibnu Al-Sir, dan Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk karya Al-Tabari. Memang ada kitab-kitab yang memuatkan biografi para tokoh seperti kitab Al-Imam Az-Zahabi, namun susunan kitab sejarahnya tidak setanding dengan beliau. Sebagai contoh ialah kitab Hilyah Al-Awliya dan Al-Tabaqat karya Ibnu Sa'ad, serta Wafayat Al-Ayan
karya Ibnu Khalqan. Kitab Imam Az-Zahabi ini membahaskan kisah sejarah hidup orang yang kenamaan dengan terperinci dan dengan metodologi yang tersusun. Okey, seterusnya kitab Talqis Al-Mustadrak, yang mana kitab ini ialah karya Imam Az-Zahabi yang mana merupakan ringkasan daripada kitab Al-Mustadrak karangan Imam Al-Hakim. Di dalam kitab ini Imam Az-Zahabi beliau memberikan komennya pada 1182 hadis yang mana terdapat hadis palsu. Okey, seterusnya kitab Al-Kabair. Kitab ini merupakan karya agung yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi. Kitab ini menjelaskan tentang dosa-dosa besar yang mana terdapat 70 perkara yang tertulis dalam kitab ini sebagai dosa besar, yang memula daripada perbuatan syirik, membunuh, sihir, meninggalkan solat, tidak mengeluarkan zakat, sehinggalah termasuk dosa-dosa besar yang tertulis dalam Al-Kabair, iaitu mengintip umat Islam dan mendedahkan rahsia mereka serta mencela salah seorang sahabat. Yang mana sekarang ini kitab ini menjadi satu rujukan yang rujukan kepada penuntut ilmu dan para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, seterusnya sedikit semingat tentang latar belakang Al-Imam Az-Zahabi. Okey, yang mana beliau menempuh perjalanan yang jauh untuk mencari ilmu. Yang mana beliau pergi mengembara ke Syria, Mesir dan Hijaz, termasuk Mekah dan Madinah juga. Beliau mengambil ilmu dari para ulama yang mana dari negara-negara tersebut. Ketika Al-Imam Az-Zahabi berusia 5 tahun, beliau telah memasuki maktab di Damsyik yang dimiliki oleh Alauddin bin Ali Muhammad Al-Halabi yang digelar sebagai Al-Bushbush. Beliau menetap di maktab tersebut selama 4 tahun dan mempelajari ilmu sastra, ilmu qiraat, ilmu Al-Quran dan ilmu Al-Hadis. Beliau mempelajari dan menghafaz Al-Quran daripada gurunya Syekh Al-Mas'ud bin Abdullah Asy-Syalihi pada tahun 691 ketika umurnya 18 tahun. Pada ketika inilah beliau sangat aktif bergiat dalam menuntut ilmu, dan ketika inilah bakat beliau dalam pelbagai cabang ilmu serta kecerdasan beliau mula bersinar. Beliau mula mempelajari hadis bermula pada usia 18 tahun dan mengembara dari Damaskus ke Balbek, Homs, Hama, Aleppo, Nablus, Kairo, Alexandria, Jerusalem, Hijaz dan tempat-tempat lain sehinggalah pulang semula ke Damaskus. Selepas itu beliau kembali ke Damsyik. Beliau mengajar dan mengarang banyak karya-karya dan mencapai kemasyhuran dan sangat terkenal sebagai pengkritik dan pakar dalam pengajar hadis dan ilmu hadis. Ahli sejarah, ensiklopedia dan penulisan biografi. Juga orang paling berautoriti dalam pembacaan Al-Quran, iaitu dalam ilmu qiraat. Okey, baiklah, seterusnya ialah guru-guru Al-Imam Az-Zahabi. Okey, terdapat banyak guru-guru Al-Imam Az-Zahabi. Kat sini guru yang pertama yang terkenal adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adalah salah seorang guru Imam Az-Zahabi, yang mana guru ni yang diletakkan namanya paling awal di deretan guru-guru yang diberikan ijazah pada beliau dalam kitabnya Mu'jam Asy-Syuyukh. Dia begitu mengagumi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan mengatakan beliau merupakan orang yang hebat dalam hal keilmuan. Seterusnya guru seterusnya ialah Al-Hafiz Jamaluddin Yusuf bin Abdurrahman Al-Muzzi, yang dikatakan oleh dia adalah sandaran kami jika kami menemui masalah yang muskil. Yang mana guru dia yang mana Al-Hafiz Jamaluddin ni adalah guru yang mana bila ada masalah selalu dirujuk kepada beliau. Seterusnya Al-Hafiz Alamuddin Abdul Qasim bin Muhammad Al-Birzali, di mana guru dia ni yang menyemangati, yang mana selalu beri semangat dia dalam belajar ilmu hadis. Dia mengatakan tentangnya, dialah yang menjadikanku mencintai ilmu hadis. Yang mana ketiga ulama di atas adalah yang banyak memberikan pengaruh terhadap kepribadian beliau.
Tetapi terdapat juga guru-guru beliau yang lainnya adalah Umar bin Qawas, Ahmad bin Hibatullah bin Asakir, Yusuf bin Ahmad Al-Ghasuli, Abdul Khaliq bin Ulwan, Zainab bintu Umar bin Khindi Al-Abuqi, Isa bin Abdul Mu'im bin Shibab, Ibnu Daqiqil, Abu Muhammad Ad-Dimyati, dan lain-lain lagi, dan banyak lagi. Okey, baik. Mari kita lihat murid-murid Imam Az-Zahabi. Di antara murid-murid beliau ialah Tajuddin As-Subki, Muhammad bin Ali Al-Husaini, Al-Hafiz Ibnu Katsir, Al-Hafiz Ibnu Rajab, dan masih banyak lagi selain daripada mereka. Okey, saya bagi dua pelajar, contoh dua pelajarnya. Yang pertama Tajuddin As-Subki. Dia adalah seorang ulama ahli hadis, tafsir, usul fiqh, nahwu, sarah dan sastra dari mazhab Syafi'i. Dia ialah hakim agung dan dijuluki sebagai Syekhul Islam, imam besar, dan disebut-sebut sebagai pucuk pimpinan mazhab Imam Syafi'i di Mesir. Karya tulisnya mencapai 150 kitab dalam berbagai disiplin ilmu. Okey, yang kedua Al-Hafiz Ibnu Katsir. Beliau ialah Al-Hafiz 30 juz, Al-Mu'arrikh dan Al-Mufassir. Nama sebenar Ismail bin Umar bin Katsir bin Daud Al-Qurash Al-Dimashqi. Dilahirkan tahun 701 Hijrah di Mijdan, salah satu tempat di tanah Arab dikatakan berhampiran Al-Qasim. Kemudian berpindah ke Damsyik bersama abangnya selepas kewafatan bapanya pada tahun 707 Hijrah. Dan telah menghafal Al-Quran pada tahun 711 Hijrah, iaitu ketika berumur 10 tahun. Mempelajari ilmu qiraat dan mendalami ilmu tafsir. Telah menghafal matan Al-Tanbih dan mazhab Syafi'i pada tahun 718 Hijrah. Beliau menghafal Mukhtasar Ibnu Hajib dan seterusnya, mempelajari ilmu fiqh dengan Syekh Burhanuddin Al-Fazari dan Syekhul Kamaluddin bin Khadijah. Iaitu kritikan atau pujian ulama berkaitan Imam Az-Zahabi. Yang saya dapat ni, terdapat 5 ulama, iaitu antaranya yang pertama sekali Ibnu Nashruddin Ad-Dimashqi. Dia berkata beliau tu adalah Imam Az-Zahabi tu adalah ayat tanda kebesaran Allah dalam ilmu rijal, sandaran dalam jarh wa ta'dil, lantaran mengetahui cabang dan pokoknya. Imam dalam qiraat, fakir dalam pemikiran, sangat faham dengan mazhab para imam dan para pemilik pemikiran, penyebar sunnah dan mazhab salaf di kalangan generasi yang datang belakangannya. Yang ulama kedua beliau kata Ibnu Katsir berkata beliau adalah Syekh Al-Hafiz Al-Kabir, pakar tarikh Islam, Syekh Muhaddisin. Beliau adalah penutup syuyukh hadis dan hufaznya. Itu ulama ketiga berkata Tajuddin As-Subki berkata beliau adalah Syekh Jahwa Ta'dil, pakar rijal. Seakan-akan umat ini dikumpulkan di satu tempat, kemudian beliau melihat dan mengungkapkan sejarah mereka. Seterusnya yang keempat iaitu An-Nabilisi. Dia berkata beliau ni pakar zamannya dalam hal perawi dan keadaan-keadaan mereka. Tajam dia pemahamannya, cerdas dan keterangannya sudah mencukupi daripada menyebutkan sifat-sifatnya. Yang terakhir sekali ulama yang kata iaitu Asy-Syafadi. Dia berkata beliau seorang hafiz yang tidak tertandingi, penceramah yang tidak tersaingi, mumpuni dalam hadis dan rijalnya, memiliki pengetahuan yang sempurna tentang illah dan keadaan-keadaannya, memiliki pengetahuan yang sempurna tentang biografi manusia, menghilangkan ketidakjelasan dan kekaburan dalam sejarah manusia. Beliau ni memiliki akal yang cerdas. Benarlah nisbahnya kepada zahab, iaitu emas. Beliau ni mengumpulkan banyak bidang ilmu, memberi manfaat yang banyak kepada manusia, banyak memiliki karya ilmiah, lebih mengutamakan hal yang ringkas dalam tulisannya dan tidak berpanjang lebar. Aku telah bertemu dan berguru kepadanya dan membaca banyak dari tulisan-tulisannya di bawah bimbingannya. Aku tidak menjumpai
padanya kejumudan. Bahkan dia adalah faqih dalam pandangannya, memiliki banyak pengetahuan tentang perkataan-perkataan ulama dan mazhab-mazhab para imam salaf dan para pemilik pemikiran. Kontroversi berkaitan Imam Az-Zahabi ni, iaitu menangani perselisihan dengan kasih sayang. Yang pertama, antara ungkapan yang masyhur daripada Al-Imam Az-Zahabi radhiyallahu anhu adalah ungkapan yang ditujukan kepada gurunya Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahumullah, iaitu seorang ulama yang penuh kontroversi dalam dunia ilmu-ilmu Islam. Ungkapan tersebut berbunyi, "Uhibu ilaina nuhibbu Ibn Taymiyah walakinal haqqu." Kami mencintai Ibn Taymiyah, tetapi kebenaran itu lebih dicintai oleh kami. Yang kedua, peristiwa perselisihan Imam Ibn Taymiyah radhiyallahu anhu dan para ulama pada zaman beliau telah pun diketahui umum. Perselisihan yang besar ini sehingga sekarang ini belum lagi terpadam dan kita tidak tahu bilakah ianya akan berakhir. Perselisihan ini yang telah melahirkan banyak puak dan golongan dalam Islam yang mana dikenali pada abad-abad terakhir ini dengan panggilan Wahabiyah, dan kaum muda dan golongan yang menentang mereka dipanggil Ahlus Sunnah atau kaum tua. Yang ketiga, penulisan saya kali ini bukan bertujuan ingin menceritakan sejarah perselisihan dan pandangan penulisan berkaitan golongan Wahabiyah, kaum muda, Ansarul Sunnah dan lain-lain, atau ingin menegakkan pandangan kaum tua atau sebagainya. Namun apa yang saya ingin dinyatakan oleh saya di sini adalah keindahan adab dan tata susila serta akhlak yang begitu hebat yang ditunjukkan oleh para imam-imam besar umat Islam dalam menangani isu perselisihan pandangan dan pendapat walau apa jua bentuknya. Yang keempat, sesiapa yang pernah mengkaji kehidupan Imam Az-Zahabi, dia akan mengetahui bahawa imam tersebut merupakan murid yang penuh setia dan amat terpengaruh dengan ajaran serta ilmu Imam Ibn Taymiyah. Dengan jasa Imam Ibn Taymiyah, Imam Az-Zahabi muncul sebagai bintang yang tersinar dalam ilmu hadis sehingga digelar Al-Hafiz. Ia menjadi seorang yang faqih dalam hukum-hukum dan seorang yang ahli sejarah yang tiada tandingannya. Ini tanpa kita mengetepikan usaha Imam Az-Zahabi sendiri untuk berguru dengan imam-imam yang lain seumpama Imam Al-Hafiz Al-Mizzi radhiyallahu anhu. Okey, seterusnya yang kelima, kita juga mengetahui Imam Az-Zahabi tidak berpendapat dengan Imam Ibn Taymiyah dalam pentafsiran ayat-ayat mutasyabihah. Beliau dalam hal tersebut bersama-sama dengan para ulama yang lain. Beliau juga pernah mengutuskan surat kepada Imam Ibn Taymiyah menegur beliau berkaitan pendapatnya itu dalam salah satu karangan beliau. Okey, seterusnya yang keenam, persoalan yang ingin saya lontarkan di sini ialah apakah bezanya kita dengan Imam Az-Zahabi. Ialah perbezaan kita dengan beliau adalah kita telah melupakan adab sesama Muslim dalam menangani perselisihan dan khilaf. Kita lebih suka menggunakan emosi ataupun kata-kata kesat, ejekan daripada menggunakan uslub kasih sayang sebagaimana yang ditunjukkan oleh Imam Az-Zahabi terhadap gurunya yang amat berjasa itu. Hal ini tidak mengira di pihak siapakah kita, Wahabi atau kaum muda ataupun kaum tua. Yang ketujuh, kepada mereka yang suka membangkitkan isu khilaf dan perselisihan, saya ingin bertanya, adakah kita mampu untuk menyatakan kasih sayang kita terhadap mereka yang tidak sependapat dengan kita atas dasar seorang Muslim atau Muslim yang lain? Adakah kita lupa firman Allah Subhanahu Wa Taala, innamal mu'minuna ihwatu fa aslihu baina ihwayukum. Adakah kita boleh ke medan perang bersama-sama untuk melawan musuh sebenar umat Islam yang ingin menghancurkan Islam itu sendiri, sebagaimana Imam Ibn Taymiyah yang bangkit dengan seruan jihad bersama para ulama yang tidak sealiran dengan fahaman beliau untuk menentang. Yang terakhir dan kesembilan, jadi seruan saya kepada semua sahabat rakan seperjuangan, marilah kita mengenali
musuh utama dan lawan sebenar kita, sejarah para ulama silam telah banyak memberikan contoh kepada kita berkaitan hubungan kasih sayang mereka. Walaupun sebesar mana pun perselisihan yang mereka hadapi, hayatilah kalam mutiara Imam Az-Zahabi tersebut yang masih mencintai gurunya, walaupun masing-masing sebenarnya cuba mencari kebenaran. Marilah kita beradab dan cinta mencintai sesama Muslim, lebih-lebih lagi mereka yang telah banyak berjasa terhadap perjuangan Islam. Okey, baik. Seterusnya ataupun akhir sekali adalah kata-kata ataupun nasihat serta wasiat daripada Imam Az-Zahabi. Di sini saya dapat rangkulkan 4 kata-kata hikmah daripada Imam Az-Zahabi. Yang pertama, Imam Az-Zahabi pernah berkata, sekiranya kamu tidak mampu bersaing dengan orang-orang baik dalam perkara-perkara kebaikan, maka bersainglah dengan mereka yang berdosa dalam memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kata-kata yang kedua, Imam Zahabi pernah berkata, ahli hadis sekarang hendaklah memerhatikan Kutubus Sittah, yakni Sunan Sittah, Musnad Ahmad dan Sunan Bahaki, dan hendaknya teliti terhadap matan-matan dan sanad-sanadnya. Kemudian tidak mengambil manfaat dari hal itu hingga dia bertakwa kepada Rabbnya, yakni Allah, dan menjadikan hadis sebagai dasar agama. Kemudian, ilmu bukanlah dengan banyaknya riwayat, tetapi dia adalah cahaya yang Allah Subhanahu Wa Taala telah pancarkan ke dalam hati, dan syaratnya adalah ittiba', yakni mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjauhkan diri dari hawa nafsu dan bid'ah. Okey, yang ketiga adalah Imam Zahabi pernah berkata di dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, Imam Zahabi berkata yang diperlukan oleh seorang hafiz adalah bertakwa, cerdas, mahir ilmu nahu, mahir ilmu bahasa, memiliki rasa malu dan bersifat salafi. Nampak pula Imam Zahabi pernah memberikan nasihat kepada kita akan kepentingannya kita sebagai seorang anak. Imam Zahabi pernah berkata, wahai diri yang bergelar anak, ingatlah kamu seandainya dipilih di antara hidupmu dan kematiannya, maka ibu akan meminta supaya kamu terus hidup dengan teriakan yang bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun betapa banyak kebaikan ibu kepadamu, tetapi engkau hanya balas dengan akhlak yang sangat teruk. Wahai diri yang bergelar anak, dia yang mendoakanmu supaya memperoleh petunjuk siang dan malam maupun secara tersembunyi dan terang-terangan. Namun tak kala ibu memerlukanmu, di saat dia sudah tua dan tidak berdaya, engkau jadikan dia sebagai barang yang tidak berharga di sisimu. Wahai diri yang bergelar anak, engkau kenyang dalam keadaan dia lapar, engkau puas minum dalam keadaan dia kehausan. Maka mendahulukan berbuat baik kepada isteri dan anak-anak daripada ibumu. Engkau lupakan semua kebaikan yang pernah dia lakukan untukmu. Engkau merasa berat dan letih memeliharanya, padahal itu adalah urusan yang mudah. Engkau fikir ibumu akan hidup lama lagi, padahal umurnya semakin tua. Engkau tinggalkan dia keseorangan, padahal dia tidak ada orang lain untuk bergantung harap selain dirimu. Dan padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah melarangmu derhaka kepadanya, walau berkata kepadanya, tetapi lebih daripada itu engkau lakukan. Wahai diri yang hina, maka tunggulah engkau, kelak engkau rasakan siksa di dunia ini sebelum engkau merasakan azab kematianmu nanti. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.